Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Washington. Senat Amerika Syarikat menyambung semula proses untuk mengesahkan kemenangan Joe Biden. Ini selepas bangunan Capitol kembali terkawal dan penunjuk perasaan berjaya diusir keluar. Menurut Speaker Dewan Negara Nancy Pelosi, anggota Parlimen meneruskan semula pengiraan undi pilihan raya selepas ia tergendala susulan tindakan penyokong Donald Trump menyerbu bangunan tersebut. Pelosi mengecam tindakan itu yang dianggap sebagai serangan memalukan terhadap demokrasi Amerika. Terdahulu penyokong Trump menyerbu sesi Kongres. Ia sebagai desakan terakhir Trump untuk membatalkan kekalahannya pada pilihan raya Presiden. Sebelum ini, Trump bersama penyokongnya telah mencetuskan kekacauan dan menuduh Biden cuba melakukan rampasan kuasa. Penunjuk perasaan bertindak merempuh sekatan di luar bangunan Capitol dan memasuki ruang sesi khas berkenaan. Pihak polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata sebagai usaha meleraikan situasi tersebut. Sementara itu, syarikat korporat dan perniagaan utama Amerika mengecam rusuhan itu. Meja bulat perniagaan dalam satu kenyataan menyifatkan bantahan itu sia-sia tatkala negara berkenaan telah melaksanakan proses demokrasi yang baik pada pilihan raya tersebut. Kumpulan mewakili lebih 200 ketua pegawai eksekutif itu menggesa Presiden dan semua pihak menghentikan tunjuk perasaan bagi membolehkan peralihan kuasa berjalan secara aman. Ketua Pegawai Eksekutif Dewan Perniagaan Amerika Syarikat Thomas J. Donohue pula menggesa serangan terhadap bangunan Capitol ditamatkan segera. Mengulas insiden itu, Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah EU mengecam tindakan tersebut dan menganggapnya sebagai serangan terhadap demokrasi Amerika. Menurut Ketua Pejabat Joseph Borrell, demokrasi di negara itu kini dilihat tercalar. Katanya keputusan pilihan raya Presiden pada 3 November lalu mesti dihormati sepenuhnya. Twitter menyekat akaun milik Donald Trump kerana didapati melanggar peraturan sivik dan integriti. Syarikat itu memerintahkan Trump memadam 3 ciapannya yang dianggap menyinggung pihak tertentu. Menurut pasukan keselamatan Twitter, akaun Trump dikunci selama 12 jam dan ia akan kekal sekiranya ciapan yang dimaksudkan tidak dipadam. Beralih ke perkembangan COVID-19, China melaporkan 63 jangkitan baharu COVID-19 dalam tempoh 24 jam. Ia jumlah harian tertinggi sejak Julai tahun lalu. Pengesanan pandemik itu di utara wilayah Hebei telah menyaksikan kes kembali melonjak. Ia mendorong pihak berkuasa menutup sesi persekolahan dan sekatan perjalanan. Sementara di Kanada, Perdana Menteri Wilayah Quebec François Legault mengeluarkan arahan perintah berkurung pertama di negara itu. Arahan tersebut merupakan sebahagian langkah mengekang gelombang kedua COVID-19. Perintah berkurung akan berkuat kuasa selama 4 minggu mulai Sabtu ini dari pukul 8 malam hingga 5 pagi. Di Austria pula, kira-kira 4,000 penunjuk perasaan mengadakan demonstrasi di bandar-bandar utama sebagai membantah tindakan kerajaan yang mempertimbang mengenakan langkah-langkah tambahan bagi membendung penularan COVID-19. Antaranya di bandar Wiener Neustadt, Amsterdam dan Judenburg. Negara itu menguatkuasakan perintah berkurung kali ketiga yang dijadual berakhir 24 Januari ini. Perkembangan sukan bola sepak Piala Liga Inggeris, 2 gol pada separuh masa kedua mengesahkan kemaraan Manchester City ke perlawanan akhir. City menyingkirkan Manchester United 2-0 pada aksi separuh akhir awal pagi tadi. Dalam aksi di Old Trafford, pasukan pelawat memperoleh gol menerusi John Stones dan Fernandinho. City akan menentang Tottenham Hotspur pada perlawanan akhir di Stadium Wembley 25 April nanti. Dalam kempen La Liga Spanyol, Barcelona melakar kemenangan 3-2 terhadap Athletic Bilbao sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga mengumpul 31 mata. Pada aksi tersebut, Lionel Messi menjaringkan 2 gol manakala 1 gol menerusi Pedro Gonzalez. Sementara 2 gol Athletic dihasilkan oleh Inaki Williams dan Iker Muniain.
Beralih ke Serie A, Juventus menewaskan pendahulu Liga AC Milan 3-1. Jaringan 2 gol oleh Federico Chiesa dan Weston McKennie itu sekaligus meleburkan rekod tanpa kalah AC Milan sepanjang 27 perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Uthman dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.